nota ni lah. Nota ni beritahu apa beza antara tamyiz malhus dan tamyiz yang malfuz. Okey. So cuba kita lihat hasil kerja masing-masing dalam word wall. Okey, setakat yang tak boleh tengok Okey, atas syairin kata tamyiz ada dua jenis, iaitu tamyiz malfuz dan tamyiz malhus. Okey. Tamyiz menerangkan kekeliruan ataupun ayat sebelumnya. Best, tiba-tiba. Okey. Tamyiz malhus menerangkan tentang pada bahagian mana kata sifat itu berada. Tamyiz malhus menerangkan tentang pada bahagian mana kata sifat itu berada. Tamyiz malfuz menerangkan tentang bahagian manakah sifat itu berada. Aisyah ada Aisyah? Aisyah Ada. Aisyah, apa maksud Aisyah? Yang kat dalam buku tu kan kata pelajar itu baik. Lepas tu ni kata baik pada apa akhlak macam tu. Menerangkan tentang pada bahagian mana kata sifat itu berada. Oh, maksud awak kata sifat itu toba lah. Okey, bagus Aisyah. Contoh yang maksudnya Aisyah menerangkan tentang contoh toba at-talibu khuluqan yang ada dalam buku awak ni. Okey, dekat muka surat 41 belah bawah. Okey, Aisyah terangkan toba at-talibu khuluqan, maksud dia adalah pelajar itu baik akhlaknya. Okey. Ataupun dalam Ustaz punya nota yang Ustaz bagi tu. Okey, pelajar itu baik. Maksudnya tamyiz ni nak menerangkan sifat baik tu sebenarnya kat bahagian mana yang dia baik. So rupa-rupanya pelajar itu baik pada bahagian akhlaknya. Okey, bagus Aisyah. Okey, dah difahami Okey, seterusnya. Okey, Wawa, tamyiz malfuz ada kalimah tertentu seperti kilometer dan dirham. Bagus. Tamyiz yang malfuz senang nak tahu. Hafal je. Nak tahu tamyiz tu malfuz ke malhus ke? Hafal tamyiz malfuz, awak dah settle. Okay, nak tahu dua tu sama ada tamyiz malfuz ataupun malhuz, sama ada dia malfuz dengan fa ataupun malhus dengan ha. Nak tahu bezanya senang je. Hafal? Yang hafal mana? Hafal yang malfuz. Sebab malfuz ni dia ada kalimah tertentu. Okay, apa dia kalimah yang ada ataupun kata kunci yang ada pada tamyiz malfuz dengan fa? Hektron. Hektron apa hektron? Hektron tu adalah hektar. Lagi? Apa lagi? Nampak ni. Kak Sun. Kak Sun ni cawan, segelas. Kak Sun dengan litron ni kita masukkan di bawah sukatan. Sukatan segelas air, seliter air. Okey, kemudian alhamdulillah, hektar dan juga kilometer. Hektar dan kilometer. Hektar dan kilometer ni masuk di bawah luas Ustaz. Luas ataupun jarak. Luas ataupun jarak. Hektar, kilometer, milimeter dan sebagainya. Kemudian kilogram, tonun, so'un ini kita juga masuk di bawah timbangan lah, sukatan yang timbang berat. Okey, kilogram, gram, ton ni tan, 2 tan, 3 tan, 4 tan. So' ni maksud dia berat. Weight lah, weight. Berat dia. Okey. Kemudian dirham ini adalah termasuk di bawah apa nama? Di bawah nilai mata wang. Okey, nilai mata wang dirham. Kalau awak nak buat ringgit pun boleh. Dirham, ringgit, yen. Apa lagi kat Morocco pakai dirham. Kat Mesir pakai genih. Jordan tu tak tahu. Okey, kemudian yang terakhir adalah bilangan. Ni senang, ishruna ataupun ishrina. Selain tu salasuna ataupun salasina. Selain tu apa lagi? Arba'una ataupun arba'ina. Okey, yang hujungnya ada waw nun ataupun ya nun. So ini malfuz bil fa. Okey, senang saja. So nak tahu tamyiz tu malfuz ke malhus, tengok malfuz dulu. So yang ni
katsun, litrun, hektar, kilometer, kilogram, ton, sok, dirham, ishrun dan juga ishrin. Ini adalah semua ni, semua ni berwarna ni, semua ni mumayyaz mumayyaz bukan tamyiz. Ingat tu. Semua ni yang berwarna-warni adalah mumayyaz bukan tamyiz. Contoh ayat, ishtaraitu litraini ma'an. Saya telah membeli 2 liter air. Okey. So 2 liter ni duduk tempat mumayyaz. Jangan awak sangka ni tamyiz. So kalau ustaz bagi soalan, okey, cari tamyiz bagi ayat ni. Jangan liter. Jangan terus liter lah, liter. Sebab hari tu ada belajar liter dalam tajuk tamyiz. Liter ni bukan tamyiz, liter ni mumayyaz. Tamyiz yang mana? Sebelah dia. Ma'an. Ni tamyiz. Okey, setakat ni. Faham tu? Fahim lah. Fahim Alhamdulillah. Okey, yang kedua, tamyiz yang malhus. Okey, jap tengok sikit. Kawan-kawan nak buat tamyiz malhus. Ni tulis elok-elok. Boleh je. Ya, apa tak boleh. Tulis banyak. Ngaut. Okey, tamyiz Fadisha. Tak ada apa tamyiz. Ada apa? Tamyiz malhus. Okey, yang panjang ni. Okey, Syakilah kata, manakala badal untuk menjelaskan isim sebelumnya, ayat yang tiada badal juga lengkap dan difahami tapi tiada terperinci, dan badal juga berfungsi untuk panjangkan ayat. Okey, tu nanti kita cerita tentang badal Okey, Zulaika tamyiz malfu hal badal. Okey, khairin ada 2 jenis iaitu malfuz dan muhtal. Okey, tamyiz malfuz ialah kalimah yang mewakili dan menjelaskan tentang bilangan, sukatan, jarak dan sebagainya. Betul. Okey, tadi dah cerita dah. Tamyiz malfuz, tamyiz malhus, tamyiz mumayyaz. Ya, okey. Tulis je apa-apa kan. Okey, tamyiz. Tamyiz adalah untuk memperincikan sesuatu. Betul. Kita dah cerita dah tadi. Tamyiz untuk menerangkan kekeliruan ataupun persoalan. Wajib ada agar pembaca atau pendengar memahami apa yang dimaksudkan sebenarnya. Wajib ada. Jap. Wajib ke tak wajib? Saya tak pasti wajib ke, sunat ke, harus ke, haram ke, makruh. Okey, hukum tu saya tak pasti. Hukum dia wajib ke, harus ke, sunat ke, sah ke, batal ke. Okey, itu wallahu alam, saya tak pasti. Cumanya kita gunakan tamyiz ini adalah untuk menerangkan kalimah ataupun ayat yang sebelumnya, secara lebih terperinci. Dan yang terakhir, malfuz. Okey. Baik, so sekarang ni saya akan terangkan tentang tamyiz malhus. Bil ha. Okey, bismillah. Awak dengar elok. Saya cuba laju. Kalau awak tak faham, sila tanya. Okey, cuba perhatikan contoh berikut. Taba at-talibu khuluqan. Maksud dia adalah pelajar itu baik. Taba at-talibu tu maksud dia pelajar itu baik. Tiba-tiba saya tambah khuluqan. Khuluqan ni tamyiz. Saya tambah tamyiz. Khuluqan. Maksud khuluqan, maksud dia akhlak. Pelajar itu baik akhlak. Pelajar itu baik akhlak. Okey, kemudian. Okey, pertama, mumayyaz dia bukan dalam kalangan bilangan, jarak, sukatan, timbangan dan mata wang. Tu paling senang nak kenal, pasti dia tamyiz yang malhus bil ha. Ha pedas. Okey, senang. Tak ada tu meter, kilometer, hektar, ishrun, ishrin dan sebagainya. Okey, tu pertama sekali. Yang kedua, yang ni kefahaman sila dengar elok. Bila baca ayat pelajar itu baik, baca ayat ni je, Taba at-talibu, kita baca macam tu je, kita terus faham yang pelajar itu baik. Okey, faham Baca je Taba at-talibu, Taba at-tilmidhu, Tabat at-tilmidhatu. Maksudnya pelajar tu baik. Settle. So maksudnya ayat tu kita boleh kata lengkap lah. Dan kita tahu pelajar tu baik. Cumanya kita boleh tertanya-tanya. Kita boleh tertanya-tanya, dia baik tang mana? Kat mana dia baik? Tang mana dia baik? Baik kat mana? Tengok akhlak ke, wajah ke baik ke, baju dia baik ke. Baik ni banyak. Boleh jadi baju, boleh jadi muka dia baik, boleh jadi tu badan dia baik, boleh jadi apa lagi? Akhlak dia baik dan sebagainya. Okey. Kemudian lepas diletakkan khuluqan, okey, selepas diletakkan khuluqan dekat ni, sini yang bergaris ni, ni namanya tamyiz tamyiz. Okey, lepas letak khuluqan, itu akhlak, barulah kita tahu pelajar tu baik. Akhlak dia baik.
akhlak dia yang baik. So ini adalah tamyiz yang malhus. Apa beza dia dengan malfus? Malfus ni dia sebut tentang meter dan bilangan, sukatan, jarak, alhamdulillah, mata wang, timbangan. Adapun untuk tamyiz yang malhus, dia cerita tentang perkara yang nak terang macam mana. Dalam bahasa Arab Ustaz terang, dia bukan daripada mushtaqat. Tu je jawapan dia. So Ustaz akan terang bahasa Arab sebab awak belajar bahasa Arab. Okey, tamyiz malfus, tamyiz malhus, dan senang cerita semualah. Dan tajuk tamyiz ni, dia punya tamyiz ni bukan daripada kalangan mushtaqat. Mushtaqat. Okey. Mushtaqat tu apa? Mushtaqat tu apa Ustaz? Saya macam first time dengar. Okey, kalau awak kata awak first time dengar, sila buka buku hijau, tajuk yang pertama. Okey, tajuk yang pertama, tajuk nahwu yang pertama, mushtaqat. Itulah dia mushtaqat. Selain pada mushtaqat yang digunakan kat sini, dia adalah tamyiz. Okey, setakat ni boleh masuk petang-petang macam ni. Boleh. Okey, kita terus masuk pada ni Yang lain faham tak? Mirul seorang yang jawab ni. Saya tak tahu yang lain faham tak? Faham. Ya ke faham? InsyaAllah. Faham. Kalau tak faham tanya. Okey, sekarang ni kita nak terus bagi soalan. Kita jawab sama-sama, InsyaAllah. Okey, awak nampak soalan Nampak Qala ta'ala, Qala ta'ala dan Qala ta'ala. Okey, semua ni adalah ayat-ayat Al-Quran. Okey, sekarang ni kita cuba cari tamyiz dalam ayat Al-Quran. Okey, cari tamyiz dalam ayat Al-Quran. Sebelum tu macam mana nak melukis-lukis ni? Boleh draw. Okey, dah boleh. Okey, dalam ayat yang pertama. Alamak. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Boleh nampak Okey. Agak-agak mana dalam ni tamyiz? Agak-agak lu. Kita kena agak-agak lu. Mana tamyiz? Syakiyan. Syaqiyan. Okey, ada jawapan lain selain syaqiyan? Tak ada. Tak ada. So semua setuju dengan syaqiyan? Okey. Jawapannya adalah Syaiba. Okay, jawapannya adalah Syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Okay, syaqiyya ni dia bukan tamyiz, dia hal. Kenapa dia hal? Sebab dia duduk di bawah fi'il. Dia bawah tajuk mushtaqat. Syaqiyan ni sebenarnya isim fa'il. Okay, isim fa'il. Syaiban ni maksud dia apa? Syaiban ni dia bukan isim fa'il. Dia kata nama. Dia macam boleh katakan dia masdar. Kita boleh kata dia masdar. Maksud syaiban apa? Tua. Tua. Syaqiyan ni syaqiyan ni boleh jadi sifat. Sifat. Maksudnya syaqiyan ni seorang yang berputus asa. Okay. So bila dia sifat, dia boleh jadi sifat, dia boleh jadi isim fa'il, dia isim maf'ul. Okay. Dia masuk di bawah hal. So ini adalah tamyiz dia. Syaiban Ingat washta'ala ra'su syaiban bermaksud dan kepalaku telah menyala dengan syaiban ni, dengan tua, dengan ketuaan. Ketuaan ni kita boleh katakan dengan uban. Okay. Dan kepalaku ni telah dinyalakan dengan uban. Okay. So kat sinilah syaiban. Syaiban ni tamyiz.
Kepala aku dah menyala. Maksud menyala tu penuh. Okay. Penuh. Orang kata banyak lah. Banyak. Orang nampak banyak. Banyak dengan apa? Banyak dengan syaiban. Banyak dengan ubat. Ubat lah. Uban. Okay. Nombor 2. Qala ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Ini sonang. Mana tamis Sab- Marotan. 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 Bukan sabiin Marotan. bukan sabiin. Saya ingatkan balik. Sabiin ni mumayyiz. Saya ingatkan sekali lagi. Sabiin ni mumayyiz. Bukan tamis. Tamis belah dia. Okey, nombor 3. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Ya Allah, senang. Lailatan. Lailatan. Okey. Nombor 4. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Nafa. Jawapan dia adalah Malan. dua-dua. Malan dan juga nafara. Kenapa? Okay, antara salah satu lagi cara awak nak kenal dia tamyiz. Okay, salah satu cara untuk awak nak tahu dia tu tamyiz ataupun tak. Selain awak hafal apa tadi? Hektar sebagainya tu. Awak tengok sebelum dia ada tak ni alif ni. Isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil yang ada alif af'ala. Okey, dan yang terakhir qala ta'ala wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudira. So kofon jawapan dia uyunan. Okey, dah jumpa jawapan. Okey. Saya tak sempat nak terangkan maksud. Saya tengok maksud ni panjang ni. Tapi dah habis. Pening kelas kan? Tak ada. Tak ada kelas. Ada. Yang ketiga. Oh, soal ketiga kan? Dia soal ketiga je. Boleh tak Ustaz terangkan makna supaya awak faham? Boleh. 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 Tulis sikit. Tulis sikit. Tulis laju. Okay, tulis laju. Untuk nombor 1, tulis ni je ayat ni. Washta'ala ra'su syaiba. Okay, washta'ala ra'su syaiba. Tak boleh zoom lah. Aduh. Okay dah. Okay, maksud washta'ala ra'su syaiba tadi apa? Dan telah menyala. Maksud menyala ni dan telah banyaklah di kepala. Washta'ala ra'su dan telah menyalalah kepala dan telah banyaklah di kepala syaiba. Syaiba bermaksud uban. Okey. Sempat salin bahasa Melayu. Dan telah banyaklah di kepala uban. Okey, nombor 2, salin ni je. Salin 70 marrah je. Tak payah salin lah, senang. Tak payah yang senang-senang ni, tak payah salin hektar ke apa, tak payah. Kita salin yang malhus je. Dia susah sikit. Okey, orang ada ni tak payah. Wa kana lahu thaman faqali. Okey, ni. Ana aktsaru minka malan. Okey, ana aktsaru minka malan, salin. Dan juga salin azzu nafara. Azzu nafara. Nanti kalau baca surah Al-Kahfi, jumpa ayat ni, awak dah tahu makna dia. Dan awak dah tahu mana tamyiz. Kan? Okey, ana aktsaru minka malan, maksud dia ana maksud dia saya, aktsaru maksudnya lebih banyak, minka tu gabungan, maksud dia adalah daripada kamu. Minka, min dan ka. Saya lebih banyak daripada kamu malan. Malan ni maksud dia harta. Saya lebih banyak daripada kamu harta. So harta kat situ, malan itu adalah tamyiz. Kalau awak kata saya lebih banyak daripada kamu, boleh je. Tapi kita nak beritahu banyak tang mana, dari sudut mana banyak dia.
harta. So sebutlah ana aktsaru minka malan. Okey, dan yang kedua, azzu nafara. Azzu bermakna lebih mulia. Okey, lebih mulia. Nafaran ni bermaksud golongan. Golongan. Dan lebih mulia. Saya ni lagi mulia dari sudut golongan, kata orang tu lah. Kata pemilik kebun yang ada yang ada kebun yang subur, penuh dengan ada air dengan apa ya. Dia nampak kebun orang seorang tu, kebun dia tak berbuah lah apalah. Lalu dia kata apa? Ni. Dia kata dengan bongkak dan sombongnya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lagi banyak daripada aku ni lebih banyak pada kau pada harta, dari sudut harta, dan aku lagi mulia daripada kau dari sudut nasab, dari sudut golongan ataupun dari sudut keluarga. Lalah apa jadi dia? Nah, kalau baca surah Al-Kahfi, lalas Allah hancurkan terus. Allah tarik nikmat kebun-kebun habis. Hilang. Kebun habis. Hangus. So jangan sombong. Sebab tu semua milik Allah. Okey, seterusnya yang terakhir, wa fajjarnal arda uyunan. Yang ini adalah tamyiz. Wa fajjarna al-arda uyunan. Taib, makna fajjarna, wa tu bermakna dan lah. Tak ada terjemahan tak apa, awak pun tahu dah. Fajjarna tu adalah fi'il madhi, nun alif di hujung. Okey, fi'il madhi. Fajjara yufajjiru tu maksud dia memancarkan. So terjemahan yang tepat, dan kami memancarkan. Macam tu. Dan kami memancarkan, pancutkan ke? Boleh lah mana? Pancut boleh. Al-arda maksud dia bumi. Dan kami pancarkan daripada bumi, pancutkan daripada bumi. Apa yang keluar daripada bumi? Uyunan ni ainun. Ainun selain maknanya mata, dia juga boleh bawa makna mata air. So dekat sini lagi tepat maknanya mata air. Dan kami pancarkan daripada bumi mata air. Gitu. Kalau awak buat wafajjarnal arda pun dah okey dah. Cumanya nak beritahu apa yang Allah pancarkan, apa yang Allah pancutkan daripada bumi. Pancutkan air. Macam tu. Mata-mata air. Okey. Khalas Tom? Asna. Okay, ada siapa yang tak dapat? Semua dapat kan? Okay, insyaAllah. Baik, jadi dengan berakhirnya terjemah ni, berakhirlah kelas kita. Cumanya untuk latih to be, Ustaz akan bagi awak link yang ketuk-ketuk tu juga. Okay, ketuk-ketuk tu best sebab dia boleh ingatkan ni, dia boleh kuatkan hafalan awak dan boleh latih fokus awak, hafalan dan fokus. Tahu main ketuk-ketuk kan, yang game ketuk-ketuk apa tu? Tuk Emol lah nama dia. Best. Okay. Oh. Ketuk-ketuk tu. So tolong ketuk tolong ketuk tamyiz je. Okay, tolong ketuk tamyiz je. Sebab dalam tu ada hal dan juga ada badal. Ustaz nak awak ketuk tamyiz sahaja, jangan ketuk yang lain. Okay. Tamyiz yang mana? Yang ini je. Ustaz bagi awak soalan dah. Ustaz dah buka kan soalan ni. Ustaz dah buka jawapan kat soalan lah. Ustaz dah bocorkan soalan ni, iaitu washta'ala ra'su syaibah, apa ni, 70 marrah ni, tastaghfir lahum 70 marrah, salathina laylah, ana aktsaru minka malan, dan juga a'azzu nafara, dan wa fajjarnal arda uyunan. Hafal ni dulu, kemudian awak buat tok emul tu. Buat, dan hasil kerja awak, hasil main awak tu sambil belajar, hantar kat Ustaz, screenshot. Tu je. Okay, boleh? Boleh. Okay, insyaAllah. Jadi kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah
dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi